واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا ما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا ومنهج حياتنا وشفيعا لنا يوم القيامة إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد. Alhamdulillah, kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi ini kita akan bersama dengan Ma'al Quran, masih lagi bersama dengan suratul Hadid. Di pagi yang bahagia ini mari kita tadabbur pada ayat 16 daripada surah Al-Hadid dan juga ayat 17 insya-Allah taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. Alhamdulillah, dua ayat daripada surah Al-Hadid ayat 16 dan ayat 17. Mari kita tengok ayat 16 dahulu. Setelah mana Allah Subhanahu wa taala dia menceritakan tentang keadaan orang munafik semasa berada di atas dunia yang diketahui oleh orang-orang mukmin dengan 5 perkara daripada sifat-sifat buruk mereka itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala pada ayat 16 ini peringatan kepada orang-orang mukmin supaya jangan berlaku seperti mana berlakunya kepada orang-orang munafik, yang mereka itu tidak beri cahaya dengan cukup sempurnanya pada hari kiamat. Maka Allah dia tegur orang-orang mukmin dengan berfirmannya
Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka, mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Itu teguran Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, supaya memberi peringatan, jaga-jaga kepada mereka supaya hati dia tu menjadi lembut, jangan menjadi kerah. Ini supaya tidak jadi rusak hati mereka dengan sebab lama masanya yang mereka itu tidak mengambil pengajaran untuk khusyuk hati kepada peringatan zikrillah dan juga apa yang diturun daripada kebenaran Al-Quranul Karim. Alam ya'ni lillazi, belum sampai kau lagi masa, bila lagi hei orang mukmin kamu nak khusyuk hati. Hati ni perlu benar. Kita bina, kita asuh, kita menyuburkan hati, terutamanya dengan khusyuk, supaya hati itu terasa terpengaruh dengan zikrillah. Bila sebut Allah Subhanahu wa taala, dia mari perasaan nak beriman, menambahkan iman. Zadathum imana. Apabila dibaca Quran, maka bertambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Quran sebut syurga, wasana, wasa rindu, wasa bercita-cita supaya mereka itu dapat dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila disebut neraka, azab, hari kiamat, maka diwasa gerun, takut, kadang-kadang sampai menangis kerana perasaan hati yang dibina, yang berkesan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala daripada zikrillah dan juga Al-Quranul Karim. Ya, hati ni kita tak boleh nak biar dia duk lama-lama, jangan duk lock dia dengan cara tak belah. Kalau kita nak banding supaya dengan pokok kayu yang kita tani tu. Kita kena selalu membajakan dia dan menjiruskan dia dengan air-air, menyiramkan dengan air-air supaya dia selalu subur, selalu hidup. Kalau tidak, hati jadi mati, jadi keras. Dia bila keras hati ni, rusaklah segala-gala yang lain daripada amalan-amalan dia. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala dia mencela, wailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Wail, celaka bagi orang yang hati-hati mereka itu keras daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebut secara mana Allah tak ada terasa, tak ada sedar, tak ada kuasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tak ada kuasa, tak ada rasa kekuasaan dia, kebesaran dia. Sebut langit bumi, kejadian Tuhan Allah hak besar-besar pun tak ada terasa dalam iman mereka itu dan dalam hati mereka itu. Sebab tu telah sampai masa dah. Tak usah tunggulah. Nanti bila lagi nak khusyuk hati itu. Khusyuk ni satu-satunya keperluan kita sebagai orang mukmin. Baik dalam semaya terutamanya kerana Allah Subhanahu wa taala dia puji orang yang khusyuk dalam semaya. Semaya pasal khusyuk ni lah semaya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas semaya yang berkualiti panggil. Kunapap semaya itu duduk di khusyuk habsanya.
Kerana kita bukan semaya dengan tangan, dengan dahi, dengan hidung, dengan lutut, dengan kaki, dengan tumit. Tak. Kita semaya bersama-sama dengan hati. Hati akan gerak geri kita sekali. Nah, maka perani hati kena menimbulkan, melahirkan khusyuk. Buat lagu mana nak khusyuk dalam semaya. Itu khas semaya, kerana zikrillah, sebesar-besar zikrillah ialah semaya lah. Kerana kita tinggal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah semaya kita tidak ada khusyuk, maka sudah tentu walaupun sah, kena dengan rukun-rukun, dengan cara-cara semaya cukup molek dah kerap sembun prakop semaya sekalipun, tapi bila luput khusyuk, maka luputlah kelebihan semaya, kebaikan semaya, dan siapa kepada Tuhan tu nak terima semaya kita atau tidak setimanya. Sebab itulah Allah beri kepentingan, Allah hai kuamsamkan kepada khusyuk hati. Nabi SAW dalam suatu hadis yang sahih, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula dengan Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'. Min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa'. Buhain belaka oleh belaka. Di antara yang datang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ya Allah, aku minta berlindung dengan engkau daripada hati yang tidak khusyuk. Tanda kata hati tidak khusyuk tu hati yang rusak. Nah, hati ni sifat dia macam-macam, soleh. Nabi kata fa inna fil jasadil mudghah. Ingatlah sedalah dalam badan kamu tu ada setokor, seketul, segumpal daging, mudrah. Iza salahal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluh. Ingatlah ada dalam tubuh badan kamu setokor daripada darah, daripada daging, iaitu hati itulah. Apabila dia baik, salahal jasadu kulluh, baik molek comellah jasad kamu semuanya. Maknanya amalan kamu, gerak-geri kamu, akhlak kamu, fangan kamu, bila hati kamu tu molek. Iza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusaklah badan kamu semuanya, rusak amalan kamu. Hati ni dia raja, dia duk kum. Nah, tu segala anggota yang kita punya pada tubuh kita tu. Ni nak pergi mana pun dengan hati. Kalau orang tanya nak pergi mana, nak pergi situ sini, itu hati. Nak makan gapo hari ni, makan tu makan ni. Ni hati belaka duk bercara tu. Hati belaka duk sang, hati belaka duk nak tu, duk atur gitu atau begini. Itu kepentingan hati. Maka di antaranya iaitu hati yang khusyuk. Sebab tu Allah buat tanya, bila lagi belum siapakah lagi masa orang beriman kepada orang beriman, nanti nak wispa orang munafik atau nak nanti sepa dengan orang allazina utul kitab. Nah, orang punya kitab yang Tuhan beri kepada dia turun daripada langit kepada mereka itu. Yang mana mereka itu hati adalah kerah. Faqasat qulubuhum tu, hati mereka yang dikerah. Sebab apa? Tala alaihimul amad. Lama masa, lama tak baca Quran, baca bulan Ramadan baru ni nanti tunggu Ramadan pula baru nak baca. Tu tak leh tu. Boleh bawa ada qasat qulubuhum. Qasatil qulub, bawa ada kerah hati. Kerana tak tapai dengan zikrillah, tak tapai dengan nama Allah, tak tapai dengan hari kiamat, tak tapai dengan syurga, tak tapai dengan neraka, tak tapai dengan azab seksa-seksa yang Tuhan telah kenakan atas orang-orang dulu daripada orang neraka kepada Allah.
Bila tak tapai zikrillah, apa-apa yang mempunyai peringatan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati dia akan membawa jadi keras. Sikit demi sedikit, sehari demi sehari. Sebab tu kita ma'al Quran comel dah, molek dah, supaya dapat membasahkan hati kita dengan peringatan dan pengajaran daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita orang yang malah wa amma, maka kita wasana wa amma. Sebab tu ayat kata innal ladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang beriman dan orang beramal soleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, untuk mereka disediakan syurga-syurga yang berlari di bawahnya sungai-sungai. Jadi kita wasana amma, kan semua kita nak pada syurga, bukan nak pada neraka. Kita tak tak ada pian nak neraka. Tanyalah orang mana pun, walau orang tidak beriman, walau bukan orang Islam sekalipun, dia ke ausawan, ya kau sawan. Bila seorang mati dia kata, hai kau sawan, masuk syurga. Kerana nak pada syurga. Dia tahu kata syurga ni molek. Syurga ni tempat yang penuh dengan nikmat-nikmat yang disukai oleh manusia. Tak ada pihak nak narok, tak ada. Nah, sebab tu kita kena mendampingi, barulah timbul khusyuk. Di antara nak ada sebab khusyuknya iaitu zikrillah. Nah, mematuhi peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir, patut ingat kepada Allah, patut ambil pengajaran, patut amal dengan dia, patuh taat kepada zikrillah. Wa ma nazala minal haqq, dan mematuhi kebenaran Al-Quran. Quran ni nak tolak tak boleh dah, dia haq. Allahu haqqun, Allah tu benar. Qauluka haqqun, perkataan kau hai Allah adalah benar. Wa wa'duka haqqun, dan janji engkau adalah benar. Wa liqa'uka haqqun, dan jumpa di hari akhirat nanti dengan engkau itu adalah benar. Semua datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat dia adalah benar. Tak ada pelam, tak ada kohop, tak ada loi-loi, tak ada. Semua adalah benda akan berlaku, benda wujud, benda ada, yang Allah janji kepada manusianya. Itu peringatan kepada kita orang beriman. Walaupun ayat ni turun pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tegur para sahabat. Para sahabat sendiri pun dia juga berlaku hal-hal ni. Ya, semua jadi satu penyakit. Bila lama tidak dekat dengan zikrillah, tidak dekat dengan Quran, tidak dekat dengan ilmu, maka dia akan berlaku. Berlaku mula-mula di hati dulu. Lepas tu dia larat lagi kepada urusan kita, kerjaan kita, amalan kita, jadi menyeleweng, jadi terpesongnya. Lepas tu kita kena menghidupkan tarbiyah, hidupkan halaqah Quran, hidupkan baca Quran, hidupkan zikrillah, supaya hati kita tu timbulnya khusyuk. Allah Ta'ala puji, Allah Ta'ala royak orang khusyuk ni, lelaki dan perempuan selalu dah. Wal khashi'ina wal khashi'at, dalam suratul Ahzab Tuhan sebut 10 sifat orang-orang yang akan diberi balasan, disediakan untuk mereka maghfiratan wa ajran azima, dengan keampunan dan balasan ganjaran yang besar, iaitu syurga. Di antaranya orang khusyuk lelaki dan orang khusyuk orang perempuan. Wal khashi'ina wal khashi'at. Maka perlu kita khusyuk hati. Khusyuk ni makna gapo? Mana hati tetap tenang, lemah lembut, lawan dia qasiyah tu. Lawan dia keras kasarnya, degilnya. Tu hati bukan khusyuk tu, nak cek, nak kenal. Kata hati tak khusyuk ialah hati rasa keras.
tak saya tunduk, tak saya patuh kepada zikrillah, tak saya patuh kepada ajaran Al-Quranul Karim. Apatah lagi kalau menetai lawe ajaran Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu membawa kepada hati yang sangat keras. Dan bila kita tak ada khusyuk, dia nak peling nak tubik pada Islam, tak asal pada Islam, nak tuduh pada Islam gitu gini macam-macam. Rasa benci timbul panggil apa? Islamofobia. Kerana apa? Kerana hati itulah. Sebab dia tidak ada khusyuk. Wala yakunu kallazina utul kitab. Dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum mereka itu, min qabl. Lagu mana? Patala alaihimul amad. Setelah lalu ke atas orang-orang itu masa yang panjang lama, faqasat qulubuhum. Lalu jadilah kerah hati mereka itu. Wa katsirun minhum fasiqun. Dan kebanyakan di antara mereka itu ialah orang-orang fasik. Itu di antara sebab. Sebab kerana biar hati lama duduk dalam kelalaian, tidak ada hubungi dengan zikrillah, tidak ada hubungi dengan kitab-kitab, sama ada kitab tu Quran atau kitab, kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani, kitab Taurat dan Injil. Apatah lagi mereka itu usaha nak mengubah ubah ajaran dalam kitab Taurat dan Injil, nak wislarah dengan kehendak-kehendak mereka itu. Tu. Maka lebih kerah lagi lah hati, kerana hati turut nafsu. Maka kita yang ada Quran ni, bila kita berteman dengan Quran, ma'al Quran, dia selalu menimbulkan hati yang khusyuk, tunduk, lemah lembut, teringat kepada Allah, teringat nasib kita, masa depan kita, dan apa yang kita nak buat sekarang ni supaya kita mencapai kebahagiaan pada hari akhirat nanti. Sebab itulah Allah ya peran sini panggil. Dia tegur sini. Tegur tu nak jadi sengkanan dengan orang utul kitab, dengan orang ahli kitab tu. Tak sewi supa kerana orang Islam ni yang panggil ada tamayus. Ada apa? Kuam tektang. Daripada awal lagi. Daripada pegangan, daripada akidah, daripada ibadat, daripada akhlak, daripada pergaulan, sampai kepada akhir, kembali dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tak support. Dalam kubur pun tak support dah. Tu. Jangan kata nanti syurga neraka, mula dari kubur pun tak support dah balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bukan daripada amanu, orang bukan daripada orang taksha'a qulubuhum, tak support dah. Sebab tu kita kena beza, jangan jadi serupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang dia tu usaha nak timbul tamayus dalam masyarakat Islam atau dalam di kalangan umat Islam. Macam puasa hari Ashura, Nabi kata kalau aku ni Tuhan hidup lagi umur aku ni, aku akan puasa hari 9 ratik. Jadi ulama mari ayat kata kita disunatkan puasa hari 10, hari 9. Sebab apa? Supaya menyalahi orang-orang Yahudi yang dia puasa hari 10 di Madinah. Itu panggil tamayus. Berlain panggil berlain, kuam tektang. Karena kita mempunyai syakhsiyah tertentu. Orang Islam ni ada kepribadian tertentu, cara hidup yang cepat, ajaran manhaj rabbani daripada Allah dan daripada nabawi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah tentu dia tidak sama.
Maka kita dalam hidup kita, insya-Allah kita bina hidup kita supaya timbul tamayus, baik di segi makan, minum, pakaian, pergaulan, dan dari segi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan makna kata larang untuk kita nak bergaul dengan orang bukan Islam kalau dia tu orang yang tidak cuba nak memerangi Islam. Kita boleh bergaul dengan cara-cara tertentu menurut dasar-dasar hukum hakam Islam. Tapi cara hidup kita tu tak serupa mereka itu. InsyaAllah dengan satu ayat belah ni, kita dapat kesimpulan bahawasanya orang yang beriman dia perlu kepada hati yang khusyuk, lembut, tetap, serta mempunyai sifat ikhlas kepada Allah. Bila ikhlas, dia mari khusyuk. Dua tu dia pesannya. Ada khusyuk, dia timbul ikhlas. Tu. Supaya hati timbul khusyuk, kita kena rimbun, kena menyuburkan, kena bela semua jiruh dia dengan ajaran Allah, zikrillah, dengan Quran, dan dengan ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Lepas tu kita kesimpulannya, jangan wisupa dengan orang-orang yang hati dia tu jadi kerah. Sebab kerah sepuasa ni lah, iaitu kerana dia jauh lama tinggal kitab dia, tinggal ajaran kitab dia, tinggal ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka bila hati kerah, jadi sebab kepada fasiqun, jadi fasik. Fasik ni makna orang keluar pada taat kepada Allah. Al-khuruj minat ta'ah, keluar daripada taat, tak sesuai taat, degil, kerah, malas, segan, macam-macam lah timbul. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'an ya rabbal alamin, wa lisanan dzakiran wa qalban syakiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqana bil khair. Alhamdulillah.